pertama, kita nak lihat bagaimana kita nak show one-to-one function. Kemudian yang kedua, kita nak tengok bagaimana kita nak sketch the graph of exponential and logarithmic function. Okay. So kita akan sentuh dua ni lah. Jadi kalau kita lihat soalan tutorial, kadang-kadang soalan dia suruh show. So kita ada beri function. Kita nak tunjukkan sama ada one-to-one function ataupun not one-to-one function. Jadi kita kena, sama ada kita boleh guna algebraic method ataupun kita boleh guna secara graph. Okay. Jadi kalau one-to-one function, jadi kita lihat balik, kalau kita nak show okay, jadi kalau kita nak show one-to-one function, kita ada dua kaedah, sama ada algebraic method ataupun kita guna graph. Yang graph ni kalau mahir lah. Algebraic method ni maksudnya kita akan start dengan let kita ada dua nilai y. Biasanya kita akan buat macam ni lah. Ada dua nilai y. Kita akan proses sampai kita berjaya tunjukkan hanya x1 sama dengan x2. Okay, kalau kita berjaya tunjukkan sampai sini, okay, maka kita boleh buat kesimpulan one-to-one function. Okay, dia yang tak boleh tu kalau kita proses dapat x1 sama dengan plus minus. Kalau yang ni kita reject lah. Dia tak boleh terima. Dia mesti x1 sama dengan x2. Ataupun kita proses x1 sama dengan x2 tambah 3 contoh. Ini pun kita akan reject. Kita mesti tunjukkan, kita berjaya tunjukkan x1 mesti sama dengan x2. Okay. Kemudian kalau katakan nak lukis daripada graf. Okay. Kalau kita lukis daripada graf. Okay, katakan saya nak check adakah yang ni kita boleh panggil dia sebagai one-to-one function. One-to-one function. Ada dua ni. Kita sama ada nak guna vertical line test ataupun horizontal line test. Mula-mula kita gunakan vertical line test. Maknanya kita kalau nak uji graf tu, boleh tak kita panggil graf ni sebagai function. So kena ingat ni. Vertical line test ni nak uji sama ada boleh tak kita panggil fx tu sebagai function. Okay. Kalau horizontal pula, ini kita kalau nak uji, katakan graf kita ni, saya gunakan horizontal line test. Ini nak uji fx is one-to-one function. Maknanya, so ingat kita ada dua test, sama ada vertical tu untuk kita nak test graf kita tu adalah function. Yang kedua, horizontal line test ni untuk nak buktikan bahawa ini adalah f1 function. Jadi syarat dia mesti langgar satu je. Kalau macam ni langgar dua, ini maksud dia contoh not one-to-one function. Okay, so kita boleh guna horizontal line test. Ini untuk uji one-to-one function. Jadi bila kita guna horizontal line test, dia mesti langgar satu titik. Okay, jadi kamu pilihlah mana kamu rasa mudah nak buat pengiraan ataupun nak guna secara graf. Kalau graf lukis macam biasa, cuma kita mesti guna horizontal line test. Okay, yang pertama, okay, saya nak tengok yang pertama ni, fx equals to square root of 3x minus 1. Ni soalan dia. Jadi kita akan start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Maksudnya kita start dengan andaian ada dua nilai y. Jadi kita akan gunakan function ni, tetapi kita gantikan x tu dengan x1 untuk sebelah kiri. So kita dapat 3x sub 1 minus 1 equals to square root of 3x sub 2 minus 1. Ini kalau kita nak selesaikan ni, hilangkan square root dengan cara square kiri kanan. Okay, so dapat 3x
sub 1 minus 1 equals to 3x sub 2 minus 1. So nanti satu ni boleh cancel. Nanti kita proses, kita akan dapat kita dapat x1 equals to x sub 2. Jadi kalau kita nak guna algebraic method, maka kita mesti tunjukkan mesti berakhir dengan x1 sama dengan x2. Maka terus therefore, kita buat kesimpulan, therefore f is one-to-one function. One-to-one function. To one function. Okey, itu dari segi pengiraan lah. Ini kaedah yang pertama. Okey, katakan saya nak guna graf lah. Kalau katakan saya nak guna kaedah lain, saya nak guna graf. Dalam exam nanti kamu pilihlah kamu nak guna kaedah apa. Okey, katakan saya guna kaedah graf. Okey, jadi ingatlah bagaimana cara nak lukis. Okey, kalau square root ni maksud dia. Yang pertama, bila x kosong. Ni macam biasalah kita ambil x equal to 0. Maka f0 ni tak ada jawapan. Ni dapat square root of negative, undefined. Undefined. Okay. Kemudian tukar pula bila fx yang kosong. Okay. Bila ni kosong maka dapat x sama dengan 1/3. Jadi kita akan lukis 1/3. Okay. Maka dia akan jadi itulah. Okay. Kalau lupa tengok balik. Kita dah bincang ni. Okay. Jadi kalau kita gunakan horizontal line test. Horizontal line test. Yes. Ni horizontal line test. Betul lah dilanggar satu je. So daripada sini terus buat kesimpulan. Therefore f is one-to-one function. Okay. Cuma syaratnya kalau guna graf, kita kena mahir lah lakaran graf ni. Kalau tak mahir, susah lah. Hx equals to x squared plus 3. So start dengan hx sub 1 equals to hx sub 2. Mesti start dengan tu. Ni, gantikan ni. Tapi kita ambil x sub 1 squared plus 3 equals to x sub 2 squared plus 3. Okay. Kemudian 3 ni boleh cancel. Kemudian kita akan dapat x sub 1. Kita akan dapat square root of x sub 2 squared. Kemudian nanti kalau kita proses ni, kita akan dapat x sub 1 equals to plus minus. Dia mesti ada plus minus sebab variable ni. Kalau kita ada square root bersama dengan variable, dia mesti ada plus minus. Maka kalau kita jumpa ini, maka kita boleh buat kesimpulan. Therefore, f is not one-to-one function. Not one-to-one function. Function. Okay, sebab dia ada dua nilai. Dia sepatutnya target kita dia mesti x sub 1 equals to x sub 2. Okay. Okay, katakan saya nak buat kaedah lain, saya nak guna secara graf. Dalam exam nanti jangan buat dua-dua ni, pilih salah satu. Okay, jadi kalau kita nak lukis graf, biasanya kita akan ambil x equal to 0. Maka h0 equals to 3. Selesai, satu. Kemudian kalau kita andaikan yang ni kosong. Bila kita andaikan ni kosong, maka x squared equals to negative 3. Tak ada jawapan. So tak payah kira. Terus kita lukis. Ni saya lukis. Okey. Jadi kita akan dapat graf macam ni lah. Bila x kosong, 3. Ya, 3. Dan graf kita bentuk senyum. Macam tu lebih kurang. Okey, ni y, yang ni x. Jadi sama juga kita akan gunakan horizontal line test. Horizontal line test. Tapi dia langgar 2 titik. 2 titik yang reject ni. Dia sepatutnya syarat dia mesti satu je. Okey. Maka kita akan dapat
kesimpulan yang sama. Soalan, ni kadang-kadang soalan ni. Dia bagi function ni, asalnya kalau ikutkan asal ni memang dia not one-to-one function. Tapi kalau soalan tu dia bagi syarat, ni contoh kadang-kadang soalan dia ambil function yang ni, tapi dia ada syarat. Syarat x more than 0. Kalau ada syarat ni, maksud dia graf kita hanya sebelah je. Okey, kalau ada syarat ni, graf kita sebelah je. Maka kita boleh buat kesimpulan, therefore f is one-to-one function. Sebab dia langgar satu titik. Jadi hati-hati lah. Kadang-kadang soalan, asalnya graf kita not one-to-one function. Tapi bila ada syarat tambahan, maka kemungkinan dia akan berubah jadi one-to-one function. So hati-hati dengan soalan, ada syarat tambahan ke tak ada. Okay? Kalau tak ada, maka not one-to-one function. Ni saya ulang balik, cara nak lukis eksponen. Kita tengok balik nota. Kalau kita nak lukis graf eksponen, saya bagi contoh, katakan y equals to negative eksponen 3x. Contoh. Kan? Jadi step yang pertama, kalau nak lukis graf, yang pertama, andaikan x kosong. Maka y equals to negative eksponen to the power of 0. Maka mesti tulis negatif 1. Dengan 0. Dengan 1. Sebab dia negatif kat luar. Kemudian yang kedua. Okay, yang kedua, kita Okey, yang kedua, kita kena tentukan dia berada di mana. Tentukan dia berada di mana dengan cara lihat dia punya ni. Yang pertama, lihat dia punya sebelum x. Tandaan dia positif ke negatif. So kalau kita tengok sini dia positif. Kemudian yang kedua, kita lihat kalau soalan tu dia menggunakan function eksponen, maka lihat sebelum eksponen tu. Kalau soalan tu bincang ln, lihat sebelum ln tu. Kalau kat sini negatif. Yang ini kita perlukan ni untuk kita nak tahu kita nak lukis graf bermula daripada mana. Okay. Jadi saya lukis. Tekan di sini, yes. Okey, gitulah ya. Jadi yang pertama kita akan lakarkan. Yang pertama bila x kosong, y negatif 1. Maksudnya graf kita bermula daripada negatif 1. Ini lah. Graf kita mesti langgar sini. Ini adalah y. Ini adalah x. Okey, kemudian kalau kita ikut ni, patoran yang kedua ni, dia adalah positif. Kawasan x yang positif, y yang negatif. X positif, y negatif. Jadi kita akan bermula daripada kawasan sini lah. Untuk kawasan sini dah ada banyak. Kita nak start dari mana? Daripada sini ke? Daripada sini ke? Daripada bawah ke? Jadi kalau kita nak senang, kita buat kotak ni, kotak yang hujung sekali. Kemudian kita carilah ni pergi, yes, pergi cari paksi y. Kalau eksponen dia mesti cari paksi y. Maksudnya dia mesti langgar pada paksi y. Inilah kita punya graf. Jadi untuk domain, untuk eksponen, domain dia memang negatif infinity sampai infinity. Tak payah tengok graf pun tak apa. Range yang berubah. Ingat range ni adalah y. Tapi kita baca graf tu daripada bawah. Daripada bawah. Ni nilai dia tak nampak ni, tapi dia negatif. So letak negatif. Kemudian berhenti pada 0. 0. Open. Ini sempadan dia adalah 0. Okay, cara kita nak kena nampak je eksponen ni. Kita baca dia sebagai 0. So y equal to 0. Ya, 0. Fx equals to eksponen 2x plus 1. Okay. Jadi sama ada kita nak lukis terus ataupun kita nak lukis daripada eksponen je. Lepas tu bila dah dapat kita ganjarkan dia ke atas.
Mana-mana boleh. Katakan saya buat terus lah. Yang pertama, kalau saya buat terus, yang pertama, bila X kosong, maka F0 equals to E to the power of 0 plus 1. Dapat nilai 2. Kemudian yang kedua, kita nak tahu kita nak mula daripada mana. Okay? Kita nak mula daripada mana. Jadi kita lihatlah. Okay, yang pertama kita baca sebelum X ni. Tandaan dia adalah positif 2. Positif. Kemudian yang kedua baca sebelum eksponen. Tandaan yang tak nampak ni positif. Maka kita akan lukis bermula daripada X positif dan Y positif. Jadi kita lukis. Okay, itu kita punya ni, paksi. Kemudian saya ambil maklumat yang awal dulu. X equal to 0, Y equals to 2. So kita akan ambil ni. Di sini lah kot. Yes. Ini adalah 2. Kemudian kita ambil syarat yang kedua ni. Maksudnya kita nak lukis graf tu bermula daripada mana? So X positif, Y positif. So kita buat kotak. So kita akan mula pada sini lah. Kemudian cari paksi Y. Pastikan dia bentuk betul ni. Yes, yes. Macam tu lah. Tapi kita kena tahu dia punya sempadan dia. Saya labelkan dulu. Ini adalah Y. Dalam exam nanti pastikan paksi kena label. Pintasan yang penting kena label. Okey, kita tengok macam ada sempadan. Jadi, kita boleh tengok balik kuliah. Bagaimana kita nak tahu sempadan dia? Saya dah pesan kalau nak tahu sempadan, kita anggap kalau kita ambil function ni, nampak je eksponen, kita baca dia sebagai 0. Kita baca dia sebagai 0, maka kita nampak Y itu 1. Maka itulah kita punya sempadan. Ini adalah 1. Jadi, graf kita jangan lebih daripada sempadan 1. Okay? Jadi, untuk yang sekarang ni, kalau kita nak tahu sempadan ni, kita guna je cara anggap eksponen ni 0. Sebab utama nanti kita akan belajar dalam bab limit. Okay, buat masa ni kita terima je. 1. Kemudian daripada situ nanti kita dapatlah domain. So, domain adalah, ini tak payah kira. Memang dia macam tu jawapan dia. Negativity sampai infinity. Yang berubah adalah range. Range yang kena bergantung pada graf. Okey, range kita ingat kita baca daripada nilai Y yang paling rendah. So, 1 tapi dia open. Jangan silap, jangan berhenti pada 2. Sebab graf kita selepas 2 masih ada lagi. Jadi kena buat 1 sehingga infinity. Soalan D pula. Fx equals to negative. Eksponen. Ni dua-dua negatif ni. Tambah 2. Okey, yang pertama memang kita akan buat x equal to 0. Terus. Okey, plus 2. Ni jangan lupa bila kita kira ni, negatif ni kena ada kat depan ni. So, negative 1 plus 2. Dapatlah 1. Okey, kemudian yang kedua, kita tentukan kita nanti nak lukis bermula daripada mana. Okay. Ini untuk tambahan kita je lah. Kita baca yang pertama, sebelum X, tandaan dia negatif. Sebelum eksponen, tandaan dia negatif juga. So nanti kita akan bermula daripada kawasan dua-dua negatif. So kita lukis. Okay, macam tu. Kita labelkan dulu nilai dia 1. Nilai dia 1 lah sini, 1. Atas. Itulah. Kemudian jangan lupa kita ada X, Y. Ni kena tulis ni. Okey, kita nak mula daripada dua-dua negatif. Dua-dua negatif macam di sini. Kan X negatif, Y negatif. So kita ambil kotak ni, ambil di ujung. Okey, kemudian jangan lupa kita mesti cari paksi Y.
Ni sepatutnya bentuk curve ni. Bentuk curve ya. Yes. Lepas tu kita kena tahu berapa nilai sempadan ni. Dia masih ada sempadan. Jadi kalau kita jangan lebih daripada sempadan. Nak tahu sempadan, mudah je. Okay. Kalau kita nak tahu sempadan, anggap yang ni 0. Ni, 0. Maka dapatlah Y sama dengan 2. So, sempadan dia mesti 2. Okay. So, dapatlah domain tak payah kira. Infinity sampai infinity, range yang berubah. Graf kita paling bawah, ni, paling bawah ni, negative infinity. Paling atas, jangan berhenti sampai 1. Sampai 2. Open, jangan close. Okey, macam mana? Ada nak tanya tak? Okey ni? Tak ada, sir. Tak ada. Okey, macam tu lah. Okey, kalau tak ada kita teruskan soalan 17. Kita nak lukis graf log tak? Okey, log. Cuma step dia kena ingat ni, kalau eksponen kita bermula daripada x kosong. Kemudian kita akan guna kaedah yang kedua, tengok dia berada di mana. Okey. No, tak. Okey, not kita. Saya bagi contoh, katakan saya ada ln 2x tambah 5 contoh. Bagaimana kita nak lukis? Kalau eksponen, kita bermula daripada x equal to 0. Tapi kalau log ataupun ln, kita mesti bermula daripada y itu yang 0. Y itu yang 0. Kita balik. Okay. Jadi kita akan ambil ln 2x plus 5 equal to 0. Kemudian, yang ni kena ingatlah ni bagaimana cara dia. Ln ni adalah log to base e. Bila kita hilangkan ln, muncullah base dia. To the power of sebelah kanan ni. Okay. So dapat 2x sama dengan ini 1. 1 tolak 5. Negatif 4. Dapatlah x sama dengan negatif 2. Jadi graf kita mesti langgar pada x sama dengan negatif 2. Yang kedua, kalau ikut cara eksponen tadi, kita perlukan, kita nak start daripada mana? Sama je. Okay. Cuma kita kena baca yang pertama sebelum x. Tandaan dia positif. Kemudian sebelum ln. Sebab soalan ni sekarang dia bincang function kita adalah log. Jadi kita baca tandaan sebelum log. So tandaan yang tak nampak ni positif. Okay. So daripada situ kita lukis lah. Lukis. Macam tu lah lebih kurang. Yang pertama, tandakan dulu negatif 2. Mungkin di sini negatif 2. Negatif 2. Mana saya nak label ni? Okay, macam tu lah, negatif 2. Okey, kita nak lukis daripada mana? Saya labelkan dulu ni Y, ini X. Dua-dua positif. Maksud dia, saya kena ambil bermula daripada ni, kawasan yang pertama ni, first quadrant. So, kita buat kotak, ambil hujung. Terus, kalau eksponen, kita cari paksi Y. Kalau log, cari paksi X. Kita tengok macam ada sempadan. Tengok macam ada sempadan. Maksudnya graf kita, jangan langgar sempadan. Kan, betul lah. Ini ke lurus. Jangan lebih daripada sempadan ni. Jadi, kita kena tambah sikit lah. Macam mana nak tahu sempadan ni? Okay. Sempadan ni kalau kita nak kira, so saya tambah sikit step. Satunya step ni tak ada. Tapi kita nak tahu sempadan tu macam mana. Jadi kita akan ambil 2x tambah 5. Dalam ln ni, mana boleh negatif, mana boleh 0. Maka saya gunakan syarat ni. So x greater than negative 5/2. Okay. Maksud dia, nilai sempadan kita adalah negatif 5/2. Maknanya 2.5 lah tu. Negatif 5/2 ataupun 2.5.
Jadi betul lah, bila kita lukis, jangan lebih daripada negatif 2/5. Okey, yang ketiga ni kita kena tambah sebab nak tahu sepadan. Sama dengan eksponen tadi, sebenarnya ada step yang ketiga. Okey, jadi daripada sini nak dapatkan domain. Domain, okey. Kalau eksponen tadi, domain tu negatif infinity sampai infinity. Tapi kalau log, range tu yang negatif infinity sampai infinity. Kita balik. Domain yang berubah. Okey, kita nampak bermula daripada open interval negatif 5/2. Sampailah tak tahu. So itulah kita punya jawapan 17C. Bagaimana cara nak lukis? Given fx equals to 2 minus ln 4 minus x. Kita nak tengok bagaimana graf dia. So yang pertama, let y ataupun fx equal to 0. Okay, so kita ambil 2 minus ln 4 minus x equal to 0. Kemudian kita boleh tulis. Okay, ini kita ingat balik lah log bagaimana nak kira. 4 minus x. 4 minus x. Buang je ln, muncullah eksponen. Maka x sama dengan, kalau ikut kat sini, 4 minus eksponen kuasa 2. Kan? Ini sama dengan 4 tolak eksponen kuasa 2. Okay? Jadi kamu gunalah kalkulator. Sebab kalau macam ni, tak nampak ni berapa nilai ni. Okay? Kalau kita guna kalkulator, 4 tolak dengan eksponen. Eksponen kuasa 2. Okay, nanti kamu akan nampak nilai dia negatif 3.39 lebih kurang. Okay, boleh kan? Kalau saya guna kalkulator, saya tunjuk sikit lah. Cara dia sama je. So kita ambil 4 minus. Untuk nak dapatkan eksponen ni kita ambil ni. Tetapi kena tekan shift. Shift ln. So screen 8 ni masuk je nilai 2. Tekan dia sama dengan yes. So lebih kurang lah negatif 3.39. Okay, macam tu lah. Okay. Kemudian step yang kedua, kita nanti nak lukis, nak mula daripada mana kan? So kita akan ambil, kita tengok tandaan dia. Okay, yang pertama kita baca ni. Ni, sebelum X, 1. Kemudian kita baca sebelum ln. Maknanya tandaan dia negatif. Dua-dua negatif. Negatif. Lukislah graf. Okay, saya lukis graf. Betul lebih kurang. Okay, yang pertama, negatif 3.39. Okay, di sini agaknya. Negatif. Okay, negatif 3.39. Kemudian kita bermula daripada dua-dua negatif. Ni, negatif. Okay, maka saya letaklah kat sini. Jadi kita kena cari paksi Y, paksi X. Betul lah saya ni putus. So graf kita macam tu lah. Dia macam ada sempadan kat sini. Berapa nilai sempadan? Ni ada sempadan ni. Okey, sempadan dia cara nak cari. Kita fokuskan kepada log je. Log kita dalam dia dalam 4 tolak X. So ambil 4 tolak X ni. Jadi kita tambah sikit kerja kat sini. 4 minus X. Kita ambil syarat log je. Ni kalau kita ni negative X more than negative 4. Semua akan bertukar. Maka sempadan kita dalam 4. Jadi betul lah graf kita 4 dan ke kiri graf kita. Betul lah. 4 dan ke kiri. Okay. Maka jawapan domain. Domain nanti ikut graf. Range ni tak payah. Kita labelkan je. Negativity sampai infinity. Domain daripada negatif
sampailah sempadan. Open. Soalan B, yes, fx equals to ln 1 minus x minus 3. Okey, jadi kita mulakan step yang pertama. Ingat, bila log je, step yang pertama mesti y kosong, jangan x kosong. So kita akan ambil ln 1 minus x minus 3 equals to 0. Jadi 1 minus x equals to 3. So kita ingat lagi, hilang ln, muncullah eksponen kuasa sebelah kanan. Okey, kemudian kiralah x tu berapa. X ni sama dengan 1 tolak eksponen kuasa 3. Jadi kamu guna kalkulator, gunakan cara tadi. 1 tolak shift ln 3. Maka dapatlah lebih kurang negatif 19. 19.09. Lebih kurang lah. Tak boleh banyak sangat. Okay, kemudian yang kedua. Kita nak tentukan nanti kita nak lukis daripada mana. Okay. Jadi kita tengok. Yang pertama sebelum X. 1. Kemudian sebelum ln. 1. Okay. So kita ambil negatif. Positif. Kemudian lukislah graf. Ni kalau kita lukis graf. Ni tak payah guna kertas graf. Sebab soalan dia sketch the graph. Okay. Yes. Itulah. Okey, yang pertama kita ambil negatif 19. Negatif 19. Jadi 1 tolak eksponen. Okey, kita akan ambil negatif 19. Okay, negatif dan positif. Jadi negatif X negatif Y positif ke sini lah. So saya labelkan di sini lah negatif 19.09. Okey, kemudian kita akan lukis X negatif Y positif. Maknanya kita akan lukis bermula daripada sini lah. Terus cari yes. Macam tu lah. Okey. Dan dia ada sempadan. Jangan lebih daripada berapa. So kita kira lah sempadan dia. Okey, nak kira sempadan tambah step yang ketiga ni. Step yang ketiga ambil ln je. 1 minus x greater than 0. Memang sentiasa greater than 0. So negative x more than negative 1. Okey, kemudian bertukarlah. Okey, jadi kita punya ni paling tinggi adalah 1 lah. 1. Graf kita less than 1, betul lah. Jadi domain kita, kalau kita jawab domain adalah negatif infinity sampailah sempadan kita 1. Kemudian range tak payah kira. Okey, macam itulah. 17D. Okey tak ni? Okey, sir. Okey, 1. Okey, betul. Range dah macam tu. Yang range ni kalau katakan tak nak tulis ni, boleh tulis real number boleh. Kalau tak nak tulis negative infinity sampai infinity.